الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khatib mengingatkan diri khatib dan juga sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangannya dan juga tegahannya. Ingatlah kehidupan yang kita nikmati selama ini seharusnya disyukuri dengan meningkatkan lagi amal ibadat, di samping memperkukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru berbekallah kita dengan sebaik-baik bekalan, yaitu takwa. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta merasai kesejahteraan hidup di dunia, seterusnya menikmati makna kebahagiaan yang hakiki di akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat sekalian, setiap insan mengharapkan yang terbaik dan juga sempurna. Kesempurnaan tidak akan datang tanpa ilmu dan juga usaha. Manusia yang sempurna ialah yang memiliki jiwa yang sejahtera. Ia akan memandu dirinya ke arah kebaikan dan juga berakhlak mulia. Sifat manusia menunjukkan tahap diri sendiri di dalam konteks kehidupannya. Islam mengambil berat mengenai adab dan tingkah laku manusia, kerana ianya sifat para nabi dan rasul. Adab dan budi pekerti yang baik terhasil dari jiwa yang baik. Sebaliknya, jiwa yang rosak hanya akan membawa bencana, sama ada kepada dirinya dan juga di dunia maupun di akhirat. Ulama membagikan jiwa ataupun hati kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, jiwa yang sejahtera atau tenang, disebut sebagai qalbun salim. Ketenangan jiwa yang hakiki sebenarnya adalah anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terserap ke dalam hati-hati orang yang beriman. Ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman menjadikan mereka mempunyai hati yang teguh dan mantap berbanding dengan orang lain yang mengalami kegoncangan perasaan. Yang kedua, jiwa yang sakit yang disebutkan sebagai qalbun marid. Rasulullah SAW mengklasifikasikan jiwa yang sakit di dalam doa baginda dengan memohon dijauhkan dari perasaan sakit dalam jiwa seperti gelisah, sedih, lemah, malas, kedekut, bakhil, pengecut, beban hutang dan dikesai oleh manusia. Ini menerusi sabda baginda SAW yang bermaksud daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda kepada Abu Talha, carilah seorang anak kecil dari milikmu untuk menemaniku sepanjang pemergianku ke Khaybar. Abu Talha keluar membawaku bersamanya. Saat itu aku adalah seorang anak kecil yang hampir balik. Aku menemani Rasulullah SAW saat baginda singgah, dan aku selalu mendengar Nabi SAW banyak berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jiwa gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang dan dikuasai manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, jiwa yang mati, iaitu disebut sebagai qalbun mayyit. Di dalam Al-Quran dan hadis ada dinyatakan antara ciri-ciri jiwa yang mati ialah seseorang itu tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ditimpa susah dan senang, malah tidak juga rasa tersentuh apabila ada orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Dan tanda manusia mati jiwanya juga ialah
ia tidak terasa ingin membaca dan memahami Al-Quran, malah tidak lunak hatinya untuk menangis apabila teringat akan dosa-dosanya. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, jiwa yang sejahtera ialah jiwa yang senantiasa tunduk dan patuh kepada penciptanya. Ia senantiasa ingat Allah serta beramal dengan syariat. Ini kerana dia memahami hakikat dirinya diciptakan bukannya sia-sia. Setiap ciptaan Allah pasti ada tugas tertentu, cuma kita yang tidak memahaminya. Apatah lagi kita sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan kerana diberikan akal fikiran. Kesempurnaan akal fikiran mestilah ditunjukkan dengan tindakan yang diperintahkan oleh syarak. Kesejahteraan jiwa akan membawa kepada kejayaan di dunia dan akhirat. Sifat semula jadi insan adalah fitrah yang dikurniakan di mana dia berusaha mencari penciptanya sendiri. Jika kita lahir mencari ibu dan ayah dan inginkan kasih sayangnya serta pemerhatiannya, sudah tentulah kita juga lebih perlu kepada yang maha mencipta demi mendambakan kasih sayangnya. Namun disebabkan halangan dan ujian, ramai yang tersesat sehingga dirasakan kehidupannya sempit dan juga sengsara. Untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat, setiap dari kita perlu berusaha untuk menjadi insan sejahtera jiwanya, seperti mana yang dirakamkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sehingga 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maksudnya, hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak pinak. Orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera daripada syirik dan penyakit munafik. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, antara tanda-tanda jiwa yang sejahtera ialah yang pertama, senantiasa ingat kepada penciptanya tentang dirinya yang lemah. Yang kedua, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat untuk ditunaikan sama ada pada dirinya sendiri atau harta atau apa sahaja. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dengan segala nikmat dan sabar dengan segala ujian. Yang keempat, berusaha menjadikan dirinya insan yang bermanfaat pada dirinya dan juga orang lain. Yang kelima, menjaga dan memelihara diri daripada melakukan mudarat kepada orang lain. Yang keenam, sentiasa mengharapkan balasan dan ganjaran hanya dari Allah sahaja. Yang ketujuh, takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjiwa besar ialah orang yang melebihkan dirinya demi orang lain. Ulama ada menyebutkan bahawa perbezaan antara ahli dunia dan juga ahli akhirat ialah ahli akhirat ialah sifatnya suka memberi dan berkongsi, sebaliknya ahli dunia pula suka menerima, menyimpan, mengaut keuntungan dunia semata-mata. Hakikatnya sebahagian antara kita memilih dunia daripada akhiratnya. Malah ada yang menjual akhiratnya sehingga lupa tunai hak-hak dan tanggungjawabnya kepada Tuhannya, seperti mana salat, puasa, tolong-menolong dan lain-lain lagi. Lihatlah masjid-masjid kini kosong dan sunyi daripada jemaah selepas habisnya bulan Ramadan kerana alasan sibuk dengan urusan dunia masing-masing. Lebih malang lagi dan dahsyat ialah ada sebahagian kita hatinya telah mati daripada hidayah dan juga taufik kerana terlalu mengikut hawa nafsu yang tidak bertepi. Jiwanya tidak merasa bersalah atau berdosa, melakukan dosa maksiat ataupun kemungkaran. Apa yang penting baginya merasa puas dengan apa yang dia mahukan tanpa memikirkan balasan di akhirat. Hatinya yang terlalu keras untuk mengingati dan mentaati arahan Allah seperti mana ayat di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maksudnya, jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, justru mimbar ingin mengajak semua para hadirin, marilah kita menginsafi diri dengan menghayati
isi kandungan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga terselamat dan tergolong orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Janganlah sampai kita diseksa atau didatangkan azab oleh pencipta, barulah kita rasa menyesal dan ingin bertaubat. Jadikanlah ungkapan astaghfirullah sebagai amalan hidup kita seharian. Istighfar untuk menyucikan hati, sementara kalimah la ilaha illallah untuk memperbarui dan menguatkan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maksudnya, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja, dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak ada dikembalikan, tidak akan dikembalikan kepada kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-muqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yawmil qari'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده ولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlishah ibn Sultan Salahuddin wa jami' al-usrati al-malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahim jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.